ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama sekali kita memanjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kesempatan pada kita pada malam ini untuk kita mengisi hati-hati kita, jiwa-jiwa kita sebagai makanan rohani kita setiap minggu kita untuk kita mengingatkan diri kita dan untuk kita ingatkan pada kawan-kawan atau sahabat-sahabat yang lain. Jadi alhamdulillah untuk malam ni kita untuk jadi ulia siswa kita teruskan walaupun yang siswa 2 orang, yang bukan siswa 2 orang. Jadi ada 4 orang. Jadi saya teringatlah satu ungkapan yang masyhur daripada Sayyidina Umar. Hampir-hampir berlakulah dalam kelab siswa. Ungkapan ni hampir-hampir berlaku dalam kelab siswa lah. Ungkapan ni masyhur. Kata Sayyidina Umar, seandainya ada 100 orang di atas jalan kebenaran, akan aku pastikan salah seorangnya aku. Kata Sayyidina Umar. Seandainya ada 10 orang di atas jalan ini, jalan kebenaran, jalan kebaikan, yang macam kita ada malam ni lah. Seandainya ada 10 orang, kata Sayyidina Umar, akan aku pastikan salah seorangnya aku. Tadi 100. Sayyidina Umar kata, dalam 100 tu akan aku pastikan salah seorangnya aku. Ini 10. Dalam 10 ni pun Sayyidina Umar kata, akan aku pastikan salah seorangnya adalah aku. Dan kata Sayyidina Umar lagi, seandainya tinggal seorang saja, tinggal seorang je. Kita ada 4 orang malam ni. Tolak yang bukan siswa, tinggal 2 orang. Tapi kata Sayyidina Umar, seandainya tinggal hanya seorang saja, akan aku pastikan seorang itu adalah aku. Itu kata Sayyidina Umar. Jadi, kata-kata ini adalah satu kata-kata yang azimat. Kata yang azimat. Ungkapan pada kata-katanya adalah ungkapan kata-kata iman. Dia bukan ungkapan yang dibuat-buat. Dia lahir daripada iman yang sebagaimana kita tahu, Sayyidina Umar ni, kalau laluan yang Sayyidina Umar lalu, iblis syaitan dia tak akan lalu. Iblis tak akan lalu. Dia punya takut dengan Sayyidina Umar. Jadi kita boleh gambarkan betapa kualiti iman Sayyidina Umar ni macam mana. Kualiti iman Sayyidina Umar. Dan sebegitulah bila mana diungkapkan kata-kata ini, itulah kualiti iman dia. Jadi kata-kata ini bukan kata-kata biasa. Bukan kata-kata biasa. Jadi kita yang ada pada malam ini, ada 2 orang tolak 2 orang, tinggal 2 orang. Jadi hanya seorang je lagi nak membenarkan kata-kata Sayyidina Umar. Subhanallah. Kalau Intan tak masuk tadi, tinggal akidah saja, jadi membenarlah apa kata-kata Sayyidina Umar tadi. Salah seorang tu tadi akidah lah. Dia campur Intan, jadi 2 balik. Jadi apa pun Alhamdulillah, kita masih tergolong dalam apa yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar. Jadi begitulah dalam malam ini saya nak menyentuh pada dari orang kata secara peribadi lah. Oleh kerana tak ramai, jadi senang untuk saya sebut secara direct lah. Jadi begitulah dalam kita meletakkan sesuatu perkara ini, dalam kita meletakkan mawdatillah ataupun keredaan Allah. Kita nak dapatkan redha Allah. Itu satu perkara yang paling mahal sekali. Kalaulah dikatakan pada malam ini, siapa yang masuk kelab siswa, yang diulia kelab siswa, dapat seorang RM500. Ingat UTHM, akidah apa? UPM. UPM, habis
Ingat viral lah. Satu UPM viral, satu UTHM pun viral. Jadi tak cukup lah kita punya Google Meet kena upgrade. Pasal Google Meet kita sampai 100 je kita kena upgrade. Pasal kena masuk seorang dapat RM500. Lagi banyak daripada Imadani. Imadani dia bagi 100, ini dia dapat 500. Jadi ramailah akan masuk. Tapi oleh kerana kita mengejar mardatillah, kita nak mengejar redha Allah. Sedangkan Allah janji nak Allah janji redha ni meliputi langit bumi. Dia punya ganjaran. Dan lebih pada tu pun Allah boleh bagi. Isi langit bumi. Jadi, tapi oleh kerana kita tak nampak kasih Allah itu, kita tak nampak redha Allah itu, jadi tidak ramailah manusia untuk bekerja-kerja. Jadi ini untuk peringatan kita, saya dan kita semua. Sampaikan pada yang tak datang. Jadi kerja kita, kalau kita tengok pada malam ini, apa dia punya signal dia? Signal dia, kerja kita banyak. Kerja kita banyak. Sebab tu, kerja kita untuk memahamkan manusia ni tentang kefahaman tentang agama terutamanya, kerja kita banyak. Sebab tu manusia Allah sebut apa? Kita ni adalah sebagai khalifah. Apa maksud khalifah? Khalifah. Kita sebagai ketua. Khalifah ni lebih tinggi dia punya darjat dia. Lebih tinggi. Ketua. Ketua ni ketua. Khalifah lebih tinggi. Allah jadikan kita ni manusia ni sebagai khalifah di muka bumi. Apa kerja khalifah ni? Mengajak manusia kepada kebaikan. Mengajak manusia kepada kebaikan. Tapi mana mungkin kita nak ajak manusia kepada kebaikan sedangkan kita sendiri tidak ada kefahaman tentang nak mengajak itu. Sebab tu dia ada kaedah dia mula dengan al-fahmu. Al-fahmu ni kefahaman. Kita kena mula dengan faham tu. Macam mana kita nak dapat kefahaman? Macam majlis yang kita ada setiap minggu ni. Kita kena mendidik jiwa kita. Mendidik jiwa kita. Dari situ akan timbulkan kefahaman. Daripada kefahaman itulah dia akan pergi tingkat yang kedua iaitu amal. Ataupun melaksanakan. Kita faham, lepas tu melaksanakan. Di peringkat laksana inilah kita nak mengajak kawan-kawan kita, jomlah kita masuk jadi ulia. Jomlah kita masuk jadi ulia. Apa dapat jadi ulia ni? Orang tanya, itu soalan yang famous. Apa dapat masuk jadi ulia? Apa kita dapat masuk kelab siswa PMJ? Apa kita dapat masuk PMJ ni? Apa kita dapat? Soalan yang sering kali selalu kita dengar dan kita pun pernah persoalkan apa kita dapat. Sedangkan kita terlupa apa yang kita bagi untuk agama ini. Ini satu soalan kita terlupa soalan ini. Tapi kita sebab sifat manusia ni dia suka mempersoal. Dia suka mempersoal. Apa aku dapat? Aku belajar, aku dapat apa? Aku dapat ilmu. Dapat ilmu. Aku buat ni, aku dapat ni. Setiap satu benda dia suka bersoal. Kalau aku buat ni, aku dapat apa? Aku belajar, aku dapat apa? Aku buat ni, aku dapat apa? Itulah sifat manusia. Itu fitrah sifat manusia. Hingga pun kita nak buat kebaikan pun dia akan bertanya. Aku dapat apa? Aku dapat apa? Tapi di sini Allah janjikan. Allah sebut. Allah janjikan. Bila mana kita mengejar mardatillah. Kita mengejar redha Allah. Allah akan bagi apa pada kita? Kasih dia. Kasih manusia ni tak tentu lagi. Kan? Kasih manusia ni waktu berseronok-onok je. Kan? Waktu orang kata orang kata bersuka, itulah kasih manusia. Tapi bila dah tak suka, jadi melayang-layang lah. Ada satu cerita tu, tak ingat filem apa. Tapi menarik lah dia punya analogi dia tu. Dan dia punya waktu suka,
Jadi bila tak suka tu, jadi habislah sampai situ saja. Tapi berbeza dengan kasih Allah. Kita ni buat macam-macam. Dosa kita hari-hari kita buat. Hari-hari kita buat dosa. Tak. Dosa zahir, dosa hati. Apa dosa hati? Kita tengok orang. Ish, dia ni. Kita marah, kita maki dalam. Kita tak sebut perkataan. Kita tak sebut di mulut. Tapi di hati kita, kita maki dia. Kita memperendah-rendahkan orang. Itu dosa-dosa hati. Hari-hari kita buat. Tapi Allah sifat Allah ini. Allah bila kita datang, kita minta ampun. Kita istighfar. Dan kita minta ampun. Allah sentiasa membuka pintu keampunan. Beza kita. Orang buat kita marah. Ingat, tersilap cakap dia pun. Terhentak hati. Orang kata kat akidah kan, melawak kan, melawak apa semua, orang kata terhentak hati, terasa. Seminggu kurang tak cakap. Itu pendek lah seminggu. Kadang-kadang ada yang lama, lebih sebulan, lama begitu. Kerana sikit saja pun. Ada tersalah cakap. Tapi sifat Allah. Hari-hari kita buat dosa, buat Allah. Orang kata Allah murka ni. Tapi dengan satu istighfar, Allah maafkan kita serta-merta. Sebab tu apa yang kita nak kejar dalam hidup kita adalah mardatillah. Apa yang Allah sebut. Jangan kita buat satu perkara, buat satu benda, kita fikirkan apa yang manusia, kita fikirkan apa manusia akan sebut aku, apa manusia akan puji aku, apa akan manusia akan kata pada aku. Betul tak kita sebut macam tu? Kita buat satu benda, kita akan fikir, nanti aku akan dapat pujian, aku akan dapat sekian-sekian, orang akan puji aku, orang akan kata aku baik-baik, benda-benda kebaikan. Tapi kita tak menyebut pun apa pandangan Allah pada kita. Sekiranya seluruh manusia ni tak nak tengok kita. Tapi dengan benda yang kita buat tu adalah kebaikan, manusia tak tengok pun. Dan manusia pun tak tahu kita buat. Tapi Allah tengok kita. Allah suka kita buat benda tu. Lebih besar ganjaran dia. Lebih besar nilai dia. Lebih besar segala-galanya. Jadi sebab tu kita kena fikir satu perkara yang kita buat, kita kena meletakkan di depan kita adalah apa yang Allah kata. Apa yang Allah akan, pandangan Allah pada kita. Allah suka ke tak suka? Yang kita ada pada malam ini. Kita ada 4 orang. Tolak siswa, tolak yang bukan siswa, 2, yang siswa 2, jadi ada 2. Kan? Apa pandangan Allah? Apa pandangan Allah pada 4 orang yang ada pada malam ini? Adakah kita kena, tak bolehlah kita nanti yang PMJ ni 4 orang saja masuk. Kalau nilai manusia akan kata gagal lah. Ini tak boleh buat ni. Jadi ulia tak boleh buat ni. Kelab siswa ni tak relevan ni. Itu pandangan manusia. Tapi pandangan Allah berbeza. Sebab itu ungkapan Sayyidina Umar dia adalah ungkapan iman. Bukan ungkapan yang biasa-biasa. Sebab ungkapan manusia dia akan nilai pada, contoh pada malam ini dia akan tengok pada kuantiti 4 orang. Kalau 40 orang mungkin sedap sikit. Kalau lebih daripada tu lagi ramainya. Dia akan nilai lagi ramai, lagi kejayaan tu diukur dengan ramai, lagi berjaya. Dia ukur dari lagi ramai, dari lagi berjaya. Berbeza dengan penilaian Allah. Allah dia tak ukur pada
Ramai, kalau ramai. Tapi tidak ada kualiti. Sebagaimana kalau kita pernah, saya teringat satu hadis, dia seorang sahabat Nabi SAW sebut, bila Rasulullah sebut, ini hadis akhir zaman, bila Rasulullah ungkapkan satu perkataan penyakit al-wahmu, penyakit wahan, tanya para sahabat, apa itu? Wahan itu apa? Al-wahmu. Jadi kata Nabi SAW, cinta dunia dan takut mati. Ini hadis Rasulullah sebut untuk hadis zaman. Dan ketika itu manusia pada zaman, pada ketika itu, ramainya orang Islam itu, ramai mereka ibarat buih di lautan. Buih, tapi tidak ada apa-apa nilai. Tidak ada apa-apa makna pun. Itu juga kita. Contoh ramai kita masuk, tapi tidak ada makna apa. Orang tengok berjaya, pada mata orang berjaya. Tak ada perubahan. Tak ada apa-apa peningkatan. Tak ada apa-apa perbezaan. Jadi apa signal itu? Nabi sebut satu zaman yang ramainya orang Islam yang mana ketika itu ramai mereka ibarat buih di lautan. Buih je banyak, tapi tidak ada nilai. Kerana apa Nabi sebut tu? Kerana cinta dunia. Cinta dunia, takut mati. Kalau cerita pasal dunia, seronok. Cerita pasal dunia ni memang menyeronokkan. Tapi kalau cerita tentang akhirat, cerita tentang apa yang kita sebut malam ini, tak suka. Dia kata bukan masuk duit. Bukan boleh masuk duit. Kalau cerita ni. Sedangkan dia lupa janji-janji Allah. Kan? Allah boleh bagi, kalau Allah boleh nampakkan pahala itu depan mata kita. Sebab tu ada satu hadis Nabi sebut, orang ni, manusia ni, bila mana dia mati, dia ini dialog dan Quran. Dalam Quran Allah sebut, manusia ni, dia bila dia mati, dia satu ketika, satu suasana, dia akan minta pada Allah untuk balik pada dunia. Dia balik pada dunia. Kerana apa? Allah tunjukkan depan dia. Allah dah tunjuk dah depan dia ganjaran beramal dan sebagainya. Dan Allah tunjuk depan dia, minta balik, ya Allah, aku nak balik kat dunia untuk aku buat kebaikan. Aku nak buat balik kebaikan. Tapi ketika tu Allah tak bagi dah. Kerana apa? Kerana Allah tunjuk dah. Allah tunjuk depan mata dia. Kita semua lah. Allah tunjuk depan kita. Tapi di sekarang ni Allah tak tunjuk. Kita duduk ada malam ni. Duduk masuk Edulia, tak tahu duit. Ada ada baru ni kan yang viral tu masuk, apa nama tu, 400 juta apa. Masuk akaun dia. 404 juta lebih masuk ke akaun. Contohnya kita masuk Edulia ni, tiba-tiba tak tahu duit mana masuk sejuta. Empat akaun kita masuk. Seorang satu masuk sejuta. Akidah masuk, Intan masuk, Cik Pinto masuk, saya masuk. Menung kita. Duduk duit masuk ke akaun. Masuk lagi Edulia, tak tahu duit mana masuk sejuta. Pelik. Tapi tak mustahil. Bagi Allah itu tak ada yang mustahil. Jauh lebih itu pun Allah boleh buat. Sebab tu bila Allah sebut pada kita, seisi langit dan bumi ni, cuba kita bayangkan. Ada satu kisah, manusia yang terakhir yang masuk syurga. Seronok kita baca kisah-kisah ni. Manusia yang paling akhir masuk syurga. Dia ni dari neraka lah. Maksudnya dia dari neraka dan akhirnya dia masuk syurga. Jadi dia dah tak ada orang lain. Dia ni last sekali. Jadi dialog tu Allah rakamkan dalam Quran. Dialog tu. Jadi dia minta, ya Allah, aku nak duduk dekat satu pohon ni. Allah bagi. Tapi Allah bagi syarat. Kau jangan minta lagi dah.
Lepas tu Allah nampakkan lagi indah di depan itu. Lepas tu dia minta ke Allah, ya Allah aku nak pergi tu tempat tu. So Allah kata tadi kau kata kau tak minta dah. Kali ni je. Ini dialog Allah rakam kau. Ini bahasa kita lah. Kita sebut bahasa kita. Tapi dialog tu Allah rakam Al-Quran. Jadi dia pergi, maksudnya Allah nak berdialog dengan orang ni. Allah nak cerita kat kita. Jadi dia pun pergi. Tapi Allah kata lepas ni kau jangan minta lagi dah. Jadi dia pergi satu tempat tu, Allah nampakkan di halaman syurga. Halaman, dia panggil halaman, bukan dalam syurga, halaman syurga. Jadi dia tengok cantik. Lebih cantik daripada yang itu, lagi cantik. Allah nampakkan. Jadi dia minta ke Allah. Allah kata apa tadi kau sebut kau tak minta. Ini sifat kita. Ini perangai kita. Perangai manusia macam itulah. Bila dibagi satu benda, dia nak lagi. Dia nampak tu, nak lagi. Itu sifat manusia tu terbawa-bawa sampai Allah rakamkan cerita ni. Itulah sifat manusia. Sifat kita lah. Jadi Allah benarkan dia duduk di halaman syurga. Bila dia tengok cantik itu, dia minta ke Allah, ya Allah aku nak tengok kat dalam kata. Allah kata, tadi kau kata kau tak nak minta dah. Allah bergurau, Allah berdialog dengan dia. Orang ni. Jadi tak apa. Jadi Allah kata, kau masuklah. Kau masuk. Dia pun terkejut. Tapi Allah nampakkan syurga tu penuh. Tak ada ruang dah. Tu dia pun dia kata, dia keluar balik, dia tengok, ya Allah penuh, dia kata. Allah kata, boleh, masuk. Kan? Lepas tu, dia keluar balik, dia kata, ya Allah penuh, ya Allah. Menarik, kalau kita baca kisah ni menarik. Kalau kita betul-betul kita baca dia punya kisah tu menarik. Dia cerita dia, Allah tanya dia, kau ingat tak kau dekat dunia dulu? Jadi lelaki ni pun sebut, ya aku ingat, dia kata. Memang ingatan kita, Allah akan kembalikan ingatan kita. Ini dirakamkan dalam Al-Quran, adalah hadis pada. Mak ingatan kita di dunia ni memang kita ingat apa yang kita buat. Dia manusia dia pun kata aku ingat. Jadi Allah sebut, dia kata aku bagi sekali dunia kepada kamu. Allah kata 2 kali dunia kepada kamu, 3 kali dunia kepada kamu, 4 kali sampailah kali 10 dipotong kata-kata Allah. Ini betul-betul. Ni Allah sebut cerita ni. Kali ke-10. Kisah ni Allah sebut. Kali ke-10 tu dia potong. Dia sebut. Dia potong. Dia sebut. Dia kata, engkau Tuhan sekalian alam, kau boleh buat segalanya. Adakah engkau nak permainkan aku? Dia sebut. Jadi Allah kata tak. Memang aku bagi. Jadi akhirnya Allah bagi 10 kali dunia pada lelaki ini. Allah bagi 10 kali dunia pada lelaki ini. Di akhirnya itulah lelaki yang terakhir yang masuk syurga, 10 kali dunia Allah bagi pada dia. Itu yang dari neraka tu masuk syurga. Jadi itulah kita untuk ingatan kita, saya dan kita semua, dan sampaikan pada yang lain untuk kita masuk majlis-majlis yang begini, dan terutamanya akidah. Intan dah keluar. Jadi membenarkan apa yang kata ungkapan Sayyidina Umar ini, seandainya tinggal seorang. Jadi membenarlah kata-kata Sayyidina Umar, akidah tinggal seorang lah. Jadi tahniah membenarkan kata-kata ungkapan Sayyidina Umar tadi. Teruskan kita terus istiqamah, jangan lemah. Jangan kita lemah. Bila kita rasa kita nak lemah, kita buka YouTube, kita dengar kisah-kisah sahabat, kisah-kisah Nabi. Seronok. Bila Nabi ni, saya suka baca. Saya suka tengok kisah-kisah sahabat, kisah-kisah Nabi. Rasulullah. Bila pergi satu masa, Rasulullah pergi Taif. Kena baling, berdarah, hina. Bukan budak-budak kecil. Hina, baling batu, berdarah. Ada riwayat bernitih-nitih. Sepatu Nabi, kasut yang Rasulullah pakai itu. Leleh masuk. Tapi sampai Jibril datang, ya Rasulullah,
sekiranya engkau izinkan aku nak balikkan penduduk Taif ni. Oh, Jibril punya marah. Tapi kata Nabi, Rasulullah kata, tak, jangan buat. Aku doakan supaya mereka, anak-anak cucu-cucu mereka dapat beriman kepada Allah SWT. Itu sifat-sifat Nabi. Jadi begitulah juga kita. Walaupun seorang yang tinggal, kita dengan kita rasa lemah, jadi kita teruskan, kita ajak kawan-kawan kita yang lain masuk kelab siswa. Supaya di sini ada ingatan-ingatan untuk diri kita, untuk jiwa kita. Jadi saya sebutlah, ini akidah dah membenarkan apa kata-kata Sayyidina Umar. Jadi saya sebutlah pada akidah, ajaklah kawan-kawan yang lain, pujuklah, kalau perlu rayulah mereka. Jomlah kita masuk kelab siswa. Kan? Yang perempuan-perempuan kalau ada kenal yang laki-lakinya, minta kita masuklah, jom kita masuk kelab siswa PMJ. Kan? Kita ada program mingguan, lepas tu kita ada pendedahan dalam dalam abang-abang yang kita ada pendedahan, perkongsian dan sebagainya. Kan? Di samping tu kita ada juga perkongsian ilmu untuk diri kita, untuk persediaan kita menempuh. Sebab kita tengok realiti hari ni, tak silap saya pagi tadi kot saya duk baca kes dia panggil bunuh diri ke apa, akibat tekanan perasaan semakin meningkat di Malaysia, meningkat mendadak, kes bunuh diri akibat tekanan perasaan. Faktornya mengibat kewangan, yang antara yang paling banyak ni kewangan lah, lepas tu dan lain-lain lagi. Jadi punca utama adalah diri kita, jiwa kita. Kalau kita sebab dunia ini adalah keperluan. Bila kita meletakkan benda keperluan ini kepada matlamat, akhirnya kita tak meletakkan, sebab matlamat utama adalah apa kita buat benda di dunia ini, muka dunia ni adalah untuk sebagai ibadah. Mandatillah, kita nak dapat redha Allah. Kita nak jadikan setiap perkara kita buat, pada contoh pada malam ini kita buat, benda ni ibadah. Ni dicatat, malaikat catat. Ini saham-saham kita. Saya bercakap ini, saya tak kira akidah ada, cikfidah ada, intan ada, saya tak peduli, saya bercakap. Pasal ini amal saya. Mudah-mudahan Allah kira. Sebab kita nak kejar itu. Kita nak kejar redha Allah. Kalau seorang yang ada pun, dan kalau saya bercakap, saya akan bercakap. Sebab kita nak kejar redha Allah. Itulah apa yang hakikat yang berlaku. Kita tengok kes tekanan hingga nak membunuh diri dan sebagainya. Tadi saya kebetulan lalu dekat Facebook saya tengok. Semakin meningkat dia punya graf dia. Makin meningkat. Dia akibat apa? Akibat kita dunia ini yang pada asalnya adalah keperluan, kita meletakkan ia sebagai matlamat. Yang hakikatnya matlamat asalnya adalah untuk kita kejar mardatillah tadi, untuk kita kejar redha Allah tadi, untuk kita kejar apa perkara-perkara yang muka dunia yang kita buat ni adalah ibadah, dan untuk kita redha Allah, dan kita dah tukar. Yang redha Allah itu pula jadi keperluan, hak dunia ini jadi matlamat. Akhirnya ada satu ungkapan Allah sebut, kau nak sangat dunia, kau ambil. Jangan sampai Allah, itu ayat yang paling kita takut. Allah tak pandang kita. Kau nak dunia kan, kau ambil. Sebab dunia Allah bagi. Dekat orang tak beriman pun Allah bagi. Orang tak beriman, mereka orang kafir, mereka Allah bagi. Allah bagi dunia. Dan kita sekiranya orang beriman, kira meletakkan dunia ini kepada matlamat, jangan sampai Allah keluarkan ungkapan itu. Kau nak dunia kan, kau ambil. Itu yang sebut istidraj. Allah bagi, tapi Allah bagi dalam keadaan murka. Minta. Kita pernah dengar kisah-kisah Qarun, ahli ibadah yang zaman dia sepupu dengan Nabi Musa. Minta orang ibadah yang paling hebat, dahsyat.
ibadah Qarun ni. Ibadah Qarun ni, kalau kita baca kisah Qarun ni, ibadah dia, tahajud dia, dahsyat dia. Tapi dia minta dekat Nabi Musa, ya Nabi Musa, kau doa minta ke Allah, ya Nabi Musa, kau sepupu aku sepupu kau. Engkau seorang yang angkatkan darjat. Dia puji-puji Nabi Musa lah. Dia nak minta doa kat dia. Akhirnya Nabi Musa minta pada Allah bagi kelebihan kepada Qarun. Akhirnya kelebihan, Allah bagi kelebihan. Dia boleh buat emas. Dia buat emas, akhirnya dia jadi kaya-kaya. Bila mana dia jadi kaya-kaya, Allah uji dia. Dia uji, Allah uji. Akhirnya dia lupa. Itu yang kita sebut tadi. Bila mana dunia ini menenggelamkan kita, menggelapkan kita. Dia dah tak nampak dah, kita tak nampak dah. Saya pernah ada satu orang kaya pernah sebut kat saya, ni real ni. Orang kaya lah. Yalah, orang kaya ni maksudnya kaya dunia lah. Kalau kaya akhirat dia tak sebut ayat ni. Ni kita cerita kaya dunia. Kalau orang kaya akhirat dia tak sebut ayat ni. Dia kata ada lagi masa tu masa Covid. Masa Covid, sembang-sembang. Kita tengok zahir dia tu kaya dunia lah. Tapi tak nampak gaya wallahu alam. Tapi kalau dengan ungkapan tu tak nampaklah kaya akhirat. Saya ingat kata satu ustaz Dr. Mak Rofa, dia sebut sungguh dengan kekayaan ni membuatkan ramai orang miskin jiwa. Ungkapan tadi, dia kata satu ayat dia sebut, ada lagi ke orang miskin sampai macam ni, dia kata. Miskin yang sampai macam ni, ada lagi ke? Sedangkan rumah dia yang besar, dia keluar sikit, rumah depan tu ada satu rumah flat. Dah tentu orang susah di depan tu. Tapi ungkapan itu dia boleh keluar. Kerana apa? Jiwa dia miskin. Zahir dia nampak kaya tapi jiwa dia miskin. Sebab tu, ini satu tip lah. Kalau orang kaya ni, kita kena pergi minta kat dia. Bukan minta untuk kita lah. Kan? Kita buat program apa kan, pergi minta kat dia. Pergi minta. Kita takut Allah hijab dia, tak nampak benda-benda kebaikan ni. Kita kena tolong dia, kesian dia. Pergi minta ni Datuk, kita nak buat program masjid ni Datuk. Kita kena kesian kat dia, pergi tolong minta dekat dia. Sebab harta tu Allah bagi dekat dia. Takut dia tak perasan. Kita kesian kat dia, kita pergi tolong. Ni Datuk, kita ada satu program ni nak buat kelab siswa PMJ ni. Kita setiap minggu kita ada buat tazkirah, kita apa ni, boleh sumbangan sikit untuk kita buat program ni Datuk. Ni tip saya bagi ni. Intan ke Akidah ke, tiba-tiba jumpa kan. Kita sebut kena pergi minta, buatlah surat sikit kan, tak kerja sikit apa gerak sikit, pergi minta dekat orang kaya ni. Sebab sungguh kata satu menarik, satu doktor ni sebut, Ustaz Maropa ni sebut, ya, dengan kekayaan ni membuatkan ramai orang miskin jiwa. Sebab tu untuk kita hidupkan jiwa kita adalah dengan ilmu. Ingatkan dengan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang kita buat pada malam ini. Jadi saya sebutlah sekali lagi, saya ulang sekali lagi, ajaklah. Kalau perlu kita rayulah pada kawan-kawan kita, ajaklah jomlah masuk kelab siswa. Bukan untuk orang lain, untuk kita. Untuk membina diri kita, membina jiwa kita. Bukan untuk saya, bukan untuk Cik Fidau. Saya pun saya buat. Untuk diri saya. Untuk amal saya cakap malam ini. Sebab benda ni amal saya. Kalau orang nak kata ada kepentingan, ya, kita ada kepentingan untuk ibadah kita, untuk amal kita. Jadi kita ajaklah kawan-kawan. Macam yang saya sebut tadi. Untuk kita perlukan, untuk kita ada kefahaman. Al-fahmu tadi, kefahaman. Lepas tu dia pergi tingkat yang kedua, kita ada amal. Amal inilah untuk kita ajak kawan-kawan kita masuk, datang. Lagi ramai kita ada, kalau kita berapa orang yang ada, kita sebarkan. Kita kembangkan lagi insya-Allah. Jiwa-jiwa yang sebagaimana kita tengok zaman sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, bermula beberapa orang-orang sahabat.
Dari situlah berkembangnya Islam, berkembang sehingga sahabat-sahabat lain yang datang kemudian. Mula berapa orang? Rasulullah dengan Abu Bakar, dengan Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu barulah datang Sayyidina Umar, barulah datang Sayyidina Osman dan sebagainya. Dan Ali masih sepupu dengan Nabi SAW. Jadi begitulah. Lepas tu berkembangnya Islam. Datanglah sahabat-sahabat yang hebat-hebat yang lain. Sa'ad Abi Waqqas dan sebagainya. Panglima-panglima dalam perang. Talhah apa semua. Datang Abu Ubaidah Hajarah, Khalid Al-Walid. Semua datang sahabat-sahabat hebat. Dan ramai lagi. Mula 2-3 orang. Contoh kita pada malam ni yang Allah bagi kefahaman pada kita. Kita ajak. Jangan kita rasa malu. Jangan kita rasa segan. Jangan kita rasa rendah diri. Jangan kita rasa sendiri. Bagaimana saya sebut tadi ungkapan Sayyidina Umar tadi. Seandainya kita ada dalam kita ni jadi ulia siswa ni tinggal seorang saja. Kita kena rasa bangga. Bukan jangan bangga dengan manusia. Bangga kita membenarkan apa yang Sayyidina Umar sebut. Seandainya ada seorang atas jalan kebenaran ini, jalan kebaikan ini akan aku pastikan seorangnya aku. Tiba-tiba kita tinggal seorang. Kita membenarkan apa yang Sayyidina Umar sebut tadi. Wah, Masya Allah hebat. Kan? Tapi teruslah kita sampaikan pada kawan-kawan yang lain. Kita jemput mereka. Ajak mereka masuk dalam ahli jawatan kuasa. Sebab kita ini bukan dia tak habis ini. Dia akan kita berterusan. Perancangan PMJ ini dia di peringkat habis siswa, dia akan pergi peringkat dewan. Di kesinambungan dia. Sebab kita ada 3 teras utama. Mungkin yang saya tak tahulah pernah disebut, tak pernah disebut. Kita ada 3 teras utama. Yang pertama dakwah. Mengajak kawan-kawan kita kepada kebaikan. Dakwah. Yang kedua adalah tarbiyah. Bila kita ajak macam malam ni, kita nak didik, nak bagi kefahaman, al-fahmu tadi, kita nak mendidik. Dan yang ketiga siasah, mentadbir. Dan mentadbir ni macam-macam. Dia mentadbir dalam keluarga kita, mentadbir dalam masyarakat kita, mentadbir dalam negara kita. Itu yang tertinggi sekali. Mentadbir dalam negara dia panggil politik lah. Politik sebab Islam ni dia semua ada dalam tu. Ekonomi Islam, politik Islam. Dalam kita bermuamalah semua dalam kita tak boleh ruang lingkup tu kita tak boleh ambil secara juz'i kita ambil secara juzuk yang ni tak boleh Islam dia datang dengan satu package, dia tak boleh kita ambil juzuk termasuklah bidang ekonomi, termasuklah bidang politik. Sebab tu kefahaman kita ini di peringkat PMJ kita itu 3 teras yang paling besar, dan bukan kita habis di sini. Mudah-mudahan kita jadi penyambung kepada mata rantai kita, apa yang kita buat. Ibarat kita nak buat satu bangunan beribu-ribu batu bata. Dalam beribu-ribu batu bata ini kita hanyalah salah satu batu bata itu. Bukan kita yang akan habiskan. Kita tak tahu bata yang mana yang akan jadi bata yang terakhir untuk jadi bangunan itu siap. Kita tak tahu. Kita ni mungkin bata yang level yang bawah paling kecil sekali. Paling sikit sekali. Kita perlukan beribu-ribu bata yang lain. Dan yang bata yang terakhir itu kita tak tahu siapa. Sebab tu kita kata jalan ni panjang dan kita ajak kawan-kawan yang lain. Jangan kita rasa malu, jangan kita rasa rendah diri. Jangan kita rasa macam kita lemah. Jangan. Kita buat kerja yang besar. Kerja Islam ni satu kerja yang besar. Jangan kita rasa kecil, jangan kita rasa lemah, jangan kita rasa malu. Sebab kerja Islam ni kita nak Allah pandang kita. Tak ada benda yang paling besar lagi dah. Kalau kita kerja hebat besar pun, pangkat kita besar pun, kedudukan kita besar pun, kalau Allah tak pandang kita, tak ada nilai. Tapi kalau kita dengan apa yang kerja kita buat, Allah tengok kita. Itulah sebesar-besarnya nilaian dia. Jadi itulah sikit untuk ingatan pada saya dan kita semua. Mudah-mudahan asbab pada ni Allah terima amal kita. Allah terima apa yang kita bincangkan pada malam ini. Dan mudah-mudahan asbab pada apa yang kita bincangkan pada malam ini akan dibentangkan di depan Allah dengan apa yang kita sebut dengan perbincangan kita pada malam ini. Jadi amal-amal qawi. Amal qawi. Dipanggil amal qawi. Amal yang besar. Amal ni, itu kita cerita waktu lain.
Amal ni pun juga dia ada tingkatan-tingkatan amal dia. Dan yang kita nak kejar ni amal yang qawi, amal yang besar. Amal yang besar ni nak mengajak manusia kepada kebaikan. Nak ajak masyarakat pada kebaikan. Nak ajak jom masuk kelas siswa. Jomlah kita duduk. Jomlah masuk AJK. Amal qawi dia panggil. Amal qawi ni yang susah orang nak buat. Kadang kita ibadah untuk kita bagus. Kita buat pergi, kita bagus. Kita jaga amal kita, kita jaga ibadah kita, jaga solat, jaga puasa, jaga. Bagus. Tapi bila kita satu tahap kita nak ajak manusia kepada, nak ajak jomlah sama-sama, itu susah. Dan itulah yang disebut amal qawi. Kalau kita mampu buat ini amal yang besar. Amal ni amal yang besar. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan Allah terimalah amal-amal kita ini. InsyaAllah akan dibentangkan depan Allah. Kita ni dahlah orang kata apa, macam saya sebut awal tadi, kadang-kadang dosa-dosa kering ni banyak. Kan, mulut tak sebut, hati kita menyumpah seranah orang kadang-kadang. Kan, jadi itu dosa-dosa kering. Tapi mudah-mudahan asbab dengan kebaikan apa yang kita buat pada malam ini akan menutup dosa-dosa kita. Akan menutup dosa-dosa kita. Sebab dosa ini dia boleh ditutup oleh dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Tapi kan kebaikan tu kita mengharapkan redha Allah lah. Kalau kita mengharapkan redha manusia tak ada juga. Kita nak manusia tengok kita tak ada juga. Kita nak Allah tengok kita, akan menutup dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Jadi kita harap itulah yang kita harapkan apa yang kita buat. Mudah-mudahan ingatan untuk saya dan kita semualah. InsyaAllah saya rasa cukup sekadar tu pada malam ini. Jadi mudahan yang baik itu daripada Allah SWT. Segala kekurangan dan kelemahan daripada diri saya. Dan hakikatnya segalanya daripada Allah Ta'ala. Dan apa yang disebut, segala pendengaran, panca indera kita. Ya Allah bagi semua yang ada pada kita adalah pinjaman semata-mata. Dan bila-bila masa Allah boleh tarik balik. Benda pinjam Allah boleh tarik balik. Kita jangan seronok sangat benda yang ada pada kita. Kerana semua hanyalah pinjaman kita bila-bila masa. Allah boleh tarik sekali apa yang ada panca indera kita dan sebagainya yang ada pada kita. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita doa pada Allah. Allah pelihara kita. Allah jaga aib kita. Allah jagalah kita. Itu kita kena minta pada Allah. Dan Allah pelihara kita. InsyaAllah. Saya rasa cukup sekadar itulah. InsyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.